Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 1 Oktober 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menyatakan sokongannya terhadap usaha Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memperkenalkan dasar pengkomputeran awam negara. Menurut beliau, langkah ini bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub penjanaan kecerdasan buatan AI yang akan memberi manfaat besar khususnya dalam sektor undang-undang. Azalina menegaskan bahawa AI berpotensi untuk meningkatkan kecekapan, accessibility dan ketepatan dalam hasil undang-undang serta membantu meringankan beban kerja profesional perundangan. Beliau pada masa yang sama turut berkongsi tentang perbincangannya dengan Ketua Hakim Singapura, Sundaresh Menon, yang memberi fokus kepada cabaran undang-undang dalam era perdagangan digital dan pertikaian berkaitan AI. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa Malaysia akan memperkenalkan dasar pengkomputeran awam negara yang akan memberi fokus kepada 4 bidang teras serta menyasarkan beberapa hasil utama dalam tempoh 12 bulan. Kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil PRK Dun Mahkota membuktikan bahawa sebarang isu retorik tidak mempengaruhi pengundi Johor. Penganalisis politik Profesor Dr. Azmi Hassan dari Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara berkata, meskipun isu persediaan halal dikatakan mampu menggugat kerajaan perpaduan, pengundi mahkota tidak terpengaruh dan memilih untuk menyokong calon Barisan Nasional. Keputusan ini sekaligus menunjukkan kematangan pengundi Johor yang lebih mengutamakan isu berkaitan kepentingan negara dan rakyat. Azmi berpandangan semua ahli politik perlu berhenti menggunakan isu retorik sensitif kerana ia tidak lagi berkesan dalam meraih sokongan. Sebaliknya, mereka perlu fokus pada isu-isu yang membawa manfaat kepada rakyat. Untuk rekod, calon BN Syed Hussein Syed Abdullah berjaya mempertahankan kerusi Dun Mahkota dengan majoriti besar meraih 27,995 undi berbanding calon Perikatan Nasional Muhammad Haizan Jaafar yang mendapat 7,347 undi. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menyasarkan 3,000 kilang pintar berasaskan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI menjelang tahun 2030. Langkah ini selari dengan usaha kerajaan untuk merangsang industri berteknologi tinggi di negara ini. Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan pelaburan Google sebanyak $2 bilion di Elmina, Selangor bakal membuka 26,000 peluang pekerjaan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Majlis Pecah Tanah Pusat Data dan Rantau Awan pertama Google di Elmina merupakan permulaan pelaburan ini. Sebanyak $2 bilion dilaburkan dalam pusat data dan wilayah awan yang dijangka menyumbang pertumbuhan KDNK bernilai $3.2 bilion. Beliau turut menambah bahawa komitmen Google ini akan memberi impak besar dalam meningkatkan kemahiran tenaga kerja tempatan dan memastikan masa depan digital yang lebih inklusif melalui program seperti Gemilang dan Future Skill for All. Melalui pelan induk perancaran baru, MITI yakin bahawa pusat data terkini Google akan memainkan peranan penting dalam menjayakan visi negara untuk mencapai 3,000 kilang pintar dalam masa terdekat. Ketua UMNO Bahagian Keningau Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi menegaskan bahawa penubuhan jawatan kuasa pengurusan keselamatan kampung persekutuan JPKKP di Sabah tidak bermotifkan politik tetapi merupakan keperluan untuk memudahkan pentadbiran dan aktiviti kemasyarakatan di kampung. Beliau menjelaskan bahawa tiada isu pertindihan tugas antara JPKKP dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri. Sebaliknya, kedua-dua badan ini berfungsi untuk memperkasakan pembangunan luar bandar. Nik Muhammad Nazri berharap wakil JPKKP dan Jawatan Kuasa Komunikasi Desa dan Madani JKDM dapat berperanan aktif dalam merancang serta melaksanakan program di kampung selain menjadi penghubung antara komuniti dan pihak berkuasa dalam menyelesaikan masalah rakyat. Katanya wakil JPKKP dan JKDM perlu berkeupayaan untuk menggerakkan pelibatan komuniti setempat dan menjadi penghubung di peringkat akar umbi yang akan menyampaikan masalah dan aduan kepada pihak berkuasa. Jelasnya setiap pengurusi JPKKP dan JKDM perlu memikul tugas serta tanggungjawab yang diberikan dalam mewujudkan kampung yang sejahtera sejajar dengan konsep madani. Syarikat Pertahanan Turki STM telah menyatakan komitmen berterusan dalam menyokong usaha Malaysia membangunkan industri pertahanan tempatan.
Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khairul Nordin memaklumkan tentang pertemuannya dengan pengurus besar STM Orzguruz Golius pada Isnin lalu. STM terlibat dalam pembelian 3 kapal misi pesisir LMS Batch 2 yang akan diterima Tentera Laut Diraja Malaysia mulai tahun 2027. Kehadiran STM di Malaysia adalah untuk menandatangani kontrak pembelian aset tersebut serta membincangkan potensi kerjasama masa hadapan. Dalam pada itu, beliau turut mengadakan pertemuan dengan Mid-Makti Sdn Bhd untuk mendengar pembentangan tentang hala tuju dan masa depan syarikat tersebut. Mid-Makti Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat tempatan yang aktif dalam penyediaan penyelesaian IT, security cyber dan teknologi ketenteraan. Beliau yakin dengan kemampuan Mid-Makti untuk menyumbang kepada pembangunan keupayaan pertahanan negara. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Saad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.